Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat datang ke program Bual Bicara Khas Sekolah Kebahasaan Setapak Indah secara dalam talian. Apa yang kita bawakan pada hari ini, temu bual perbincangan sudah pastinya menjelamnya pengoperasian semula sekolah 3.0. Saya, Cikgu Nur Rashidah binti Syafiah, hari ini akan bersama anda semua untuk kita terus berbicara berkaitan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian semula sekolah 3.0. Seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita melihat selepas negara kita beralih ke fasa seterusnya dalam berdepan pandemik COVID-19. Institusi pendidikan juga sudah mula diberikan pelonggaran untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka fizikal. Namun, seperti yang kita telah sedia maklum, pembelajaran akan dilaksanakan secara berperingkat seperti yang telah digagaskan. Hari ini kita akan terus bersama-sama untuk terus membicarakan kepada anda semua kerana itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami warga Sekolah Kebahasaan Setapak Indah untuk terus memberikan informasi dan maklumat terkini buat semua ibu bapa, penjaga murid-murid serta barisan guru-guru sekalian. Untuk mengulas lanjut apa yang kita akan bicarakan pada hari ini berkenaan dengan pengurusan dan pengoperasian semula sekolah, secara eksklusifnya kita bawakan bersama anda Guru Besar Sekolah Kebahasaan Setapak Indah Tuan Haji Sazali bin Muhammad Saleh bersama-sama untuk membicarakan perincian berkenaan garis panduan pengurusan dan pengoperasian semula sekolah Kebahasaan Setapak Indah. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Okay. Alhamdulillah, diharapkan juga kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat serta sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Baiklah Tuan Haji, sebagai permulaan bicara kita pada hari ini, bolehkan Tuan Haji ulaskan sekali lagi untuk makluman semua ibu bapa penjaga, bilakah secara rasminya sekolah akan beroperasi semula, akan dibuka semula, serta SOP pembukaan semula sekolah mengikut fasa yang kita hadapi buat masa sekarang. Terima kasih Cikgu Rashidah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang menonton bual bicara ini. Terima kasih kerana dapat atau sudi meluangkan masa untuk sama-sama dalam sesi bual bicara ini untuk pemahaman semua. Seperti yang diberitahu ataupun ditanyakan oleh Cikgu Rashidah tadi, bilakah sesi persekolahan bermula? Sebenarnya sesi persekolahan telah pun bermula sejak dari fasa yang kedua lagi. Saya khususkan untuk sekolah rendah, fasa yang kedua lagi. Tetapi kita sekarang ini berada di fasa yang ketiga. Bagi fasa yang kedua, sekolah-sekolah yang mempunyai murid-murid PPKI, murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran, mereka telah bermula dahulu. Mereka bermula pada 4 di Kuala Lumpur ni lah pada 4 Oktober yang lalu. Okey, kemudian sekarang ini kita berada di fasa 3. Sejak pengumuman Kuala Lumpur diletakkan di fasa yang ketiga, jadi 2 minggu selepas itu sekolah fasa ketiga ini perlu prasekolah perlu dibuka. Jadi insya-Allah pada 18 hari bulan ini, 18 Oktober hari Isnin depan, prasekolah di Sekolah Kebangsaan Setapak Indah akan bermula. Kemudian kita menunggu pula pengumuman daripada Majlis Keselamatan Negara tentang perubahan fasa. Apabila Kuala Lumpur diumumkan dimasukkan ke fasa yang keempat, maknanya kita ada tempoh 2 minggu lagi untuk sekolah membuat persediaan bagi murid-murid tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3 untuk hadir ke sekolah. Kemudian barulah diikuti oleh murid-murid bagi tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Itu yang digariskan oleh pihak Kementerian Cikgu Rashidah ya. Okay. Terima kasih Tuan Haji atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, bagaimana pula kaedah kehadiran murid yang akan dilaksanakan sekembalinya murid ke sekolah nanti? Boleh Tuan Haji berikan sedikit penjelasan? Okey, begini, untuk prasekolah saya telah pun membuat libat guru bersama dengan ibu bapa prasekolah pada minggu yang lepas. Mereka perlu hadir ke sekolah secara bersemuka, secara bersemuka
maknanya 25 orang murid prasekolah perlu hadir setiap hari seperti biasa. Bagi murid-murid tahap 1, 2 dan 3, mereka perlu hadir ke sekolah secara penggiliran. Apa yang kita maksudkan dengan penggiliran ini? Penggiliran maksudnya 50% daripada murid dalam kelas tersebut perlu kita akan pecahkan kepada 2 kumpulan. Maknanya sekiranya kelas tersebut ada 40 orang murid, 50% akan hadir pada minggu yang pertama, 50% lagi iaitu 20 orang murid lagi akan hadir dalam minggu yang kedua. Jadi kita akan susun murid-murid tersebut mengikut kumpulan-kumpulan ini. Dan kepada ibu bapa, tak usah risau, kita akan kumpulkan murid-murid ini dalam satu kumpulan yang sama dengan abang kakaknya jika kelas untuk tahun 4, 5 dan 6 bermula nanti. Kalau kakak dia masih katalah murid tahun 1, kakak dia ada di atau abang dia ada di tahun 3, kita akan masuk ke dalam satu kumpulan yang sama. Yang ini kita sedang menyusun, dan kita akan maklumkan melalui grup kelas masing-masing. Jadi 50% akan hadir dalam minggu yang pertama, 50% lagi akan hadir dalam minggu kedua secara bergilir. Maknanya kumpulan A datang minggu pertama, kemudian kumpulan B duduk di rumah. Kemudian bila kumpulan B datang pada minggu berikutnya bersemuka, kumpulan A pula duduk di rumah. Begitulah seterusnya sehingga kita dimaklumkan supaya penggiliran ini dihentikan. So secara jelas di sini kita faham bahawa kehadiran murid adalah secara mingguan. Ya, bergilir secara mingguan. Bagaimana pula apakah tindakan yang ibu bapa penjaga perlu ambil sekiranya terdapat kebimbangan untuk mereka menghantar anak untuk belajar secara bersemuka di sekolah? Sebenarnya kita telah pun mengadakan Google Form untuk diisi oleh ibu bapa. Bersama-sama dengan Google Form itu kita akan sertakan link tentang surat berkaitan dengan kesihatan murid-murid. Kesihatan murid-murid. Ibu bapa perlu mengisi borang tersebut, mengesahkan tentang kesihatan murid-murid supaya hanya murid yang sihat sahaja yang boleh hadir ke sekolah. Ini kita memang memerlukan kerjasama daripada ibu bapa supaya bersikap telus dan juga supaya lebih orang kata lebih amanah dalam mengisi borang tersebut. Jadi sekiranya ada ibu bapa masih was-was untuk menghantar anak-anak mereka, kita tak ada tindakan disiplin, kita tak akan kenakan kepada mereka. Namun demikian mereka perlu menghantar surat kepada kita memaklumkan bahawa mereka masih lagi was-was untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dan mereka perlu menunggu masa dan perlu dinyatakan berapa lama mereka perlu menunggu untuk mereka benar-benar yakin untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Kiranya ibu bapa masih mempunyai pilihan sama ada untuk membenarkan anak hadir ke sekolah ataupun meneruskan pembelajaran dari rumah sahaja. Betul. Terima kasih Tuan Haji. Seterusnya Tuan Haji, bagaimana pula dengan persediaan dari pihak sekolah sendiri dari segi pihak barisan guru, pekerja pembersihan, pengusaha kantin, apakah persediaan yang telah dibuat? Maknanya dari segi vaksinasi. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, guru-guru kita 99% telah lengkap 2 dos vaksinasi. Begitu juga dengan pekerja-pekerja pembersihan, pekerja kantin dan juga pengawal keselamatan. Semua mereka ini memang kita pastikan telah menerima 2 dos vaksin sebelum mereka boleh hadir untuk bertugas di dalam kawasan sekolah. Jadi tiada isu lah bagi saya tentang
kerisauan daripada ibu bapa ni berkaitan dengan guru-guru, staf-staf jabat kita, pekerja-pekerja pembersihan dan semua sekali yang warga sekolah lah. Jadi kita dah pastikan semua tu memang telah menerima vaksin seawal hari tu lagi. Okey, terima kasih Pak Haji atas penerangan yang begitu jelas. Jadi saya rasa pihak ibu bapa atau penjaga tidak perlu rasa risau untuk menghantar anak kembali ke sekolah kerana pihak sekolah sendiri telah membuat persediaan yang rapi untuk pengoperasian semula sekolah. Baik Dato' Haji, di sini juga kita dapat lihat bahawa kepatuhan amat diharapkan dari semua pihak, memandangkan kita telah membuat ketetapan individu yang hanya lengkap 2 dos sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke kawasan sekolah. Ya, betul. Itu sebabnya kita dah letakkan papan tanda di pintu pagar sekolah kita, iaitu pintu pagar utama, pintu pagar B dan pintu pagar C, memaklumkan kepada mereka yang ingin berurusan dengan sekolah, mereka perlu menerima 2 dos vaksin. Okey. Jadi untuk ibu bapa seperti biasa, SOP yang kita tetapkan adalah kekal seperti SOP sebelum ini, dan kita akan bekalkan juga video-video berkaitan dengan SOP yang kita tetapkan kepada ibu bapa untuk ibu bapa tengok semula dan ingat semula tentang perjalanan pengurusan sekolah kita sepanjang pembukaan sekolah dilaksanakan. Jadi ibu bapa usah risau, kita memang sentiasa memikirkan apa yang perlu kepada ibu bapa supaya ibu bapa faham. Namun demikian, sekiranya ibu bapa masih lagi tertanya-tanya, ibu bapa boleh terus berhubung dengan pihak guru-guru, kerana guru-guru pun kita telah pun membuat libat urus berkaitan dengan hal ini. Jadi saya pasti guru-guru dia faham, dia tahu tentang perkara tersebut. Sekiranya kurang jelas juga, tuan-tuan boleh terus menghubungi saya, tak ada masalah. Pintu bilik saya sentiasa terbuka untuk menerima kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, atau kalau tak nak datang boleh telefon, tak ada masalah. Dalam keadaan semasa, adakah perlu untuk murid-murid sekolah rendah mendapatkan vaksin? Okey, untuk murid-murid sekolah rendah, hanya kita buka, pihak kementerian hanya tetapkan untuk murid-murid yang berumur 12 tahun ke atas sahaja. Jadi maknanya hanya murid-murid tahun 6. Bagi murid-murid daripada prasekolah hingga tahun 5, mereka tidak perlu mendapat vaksinasi. Maknanya mereka perlu hadir ke sekolah macam biasa. Cuma yang perlu vaksin ialah guru-guru yang warga sekolah yang perlu vaksin. Terima kasih Tuan Haji atas penerangan yang saya kira begitu jelas sekali ya. Okey, baiklah Tuan Haji, boleh Tuan Haji terangkan sedikit tentang SOP yang murid perlu patuhi semasa kembalinya ke sekolah, seperti dari segi pakaian, etika semasa rehat, dan apa persediaan yang perlu dibuat dalam pengoperasian pembukaan semula sekolah. Okey, terima kasih Cikgu Rashidah, soalan yang bagus saya rasa. SOP yang kita tetapkan masih sama, masih sama dengan SOP yang sebelum ni. Cuma mungkin kita lebih galakkan murid sentiasa memakai pelitup muka yang berganda. Maknanya kalau dia nak pakai satu, kita tak ada masalah, tapi kita galakkan mereka memakai 2 pelitup muka sekaligus, ataupun mungkin pakai pelitup muka, pakai face shield yang plastik tu, itu pun kita galakkan. Kerana sekarang ini varian COVID ini ialah bukan lagi varian yang dulu. Varian sekarang ini ialah varian Delta yang ada dalam udara kita, dan mudah berjangkit kepada murid-murid sekiranya mereka tidak menjaga kebersihan. Jadi saya mengharapkan ibu bapa supaya mengingatkan anak-anak supaya sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan mereka. Maknanya tak duduk dekat-dekat dengan kawan-kawan. Yalah, maklumlah bila dah datang ke sekolah, dah lama tak jumpa kawan, jadi duduk dekat-dekat, sembang dekat-dekat. Semua ni yang kita sentiasa perlu ingatkan kepada anak-anak kita.
di rumah kita dah memang perlu selalu meminta mereka untuk mencuci tangan dan sebagainya, dan kalau ada hand sanitizer, mohon untuk bawa yang hand sanitizer yang kecil tu, mohon untuk bawa sekali ke sekolah. Pihak sekolah menyediakan semua hand sanitizer di pintu masuk kelas, jadi budak-budak boleh gunakan. Cuma kita risau mungkin ada murid-murid yang kulitnya tak tahan dengan hand sanitizer yang kita bekalkan. Jadi kalau kata mereka mempunyai alahan, adalah lebih baik tuan-puan menyediakan hand sanitizer sendiri. Kemudian begitu juga dengan wet tisu basah yang boleh digunakan apabila, terutamanya apabila mereka makan. Mereka ni akan makan di dalam kelas, seperti yang lama juga mereka akan makan di dalam kelas. Jadi untuk memastikan meja mereka bersih, sudu garpu mereka bersih, mereka boleh guna wet tissue ni. Okay. Terima kasih Pak Haji. Di sini diharapkan agar kita juga mendapat kerjasama daripada pihak ibu bapa penjaga untuk sama-sama bersedia untuk menyediakan keperluan anak masing-masing. Ya, betul. Okey, baiklah Tuan Haji. Ada persoalan dari pihak ibu bapa penjaga, apakah wajarannya murid tahun 1, 2 dan 3 perlu kembali ke sekolah terlebih dahulu berbanding murid tahun 4, 5 dan 6? Okey. Ya, betul. Kenapa tak abang-abang, kakak-kakak dia datang sekolah dulu, kenapa adik-adik yang perlu hadir ke sekolah? Sebenarnya kalau kita tengok daripada PKP yang kedua, yang perlu hadir ialah murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran, PPKI. Kemudian fasa ketiga, murid-murid prasekolah yang berumur 6 tahun. Kemudian lepas tu barulah untuk fasa yang keempat, murid-murid tahun 1, 2 dan 3. Jadi kalau kita lihat begini, sebenarnya pihak kementerian dalam data yang kita perolehi, pihak kementerian dapati murid-murid di peringkat bawah ni banyak ketinggalan dalam pelajaran, maknanya ada defisit dalam pembelajaran. Jadi untuk membolehkan mereka diberikan lebih banyak tumpuan, jadi masa untuk mereka tu diawalkan berbanding dengan abang-abang dan kakak-kakak mereka. Jadi bila mereka diawalkan, maknanya cikgu-cikgu dapat membantu mereka untuk memastikan mereka menguasai apa yang sepatutnya mereka kuasai. Tempoh mereka lebih panjang. Ya, tempoh mereka lebih panjang. Bila kita cakap tempoh yang lebih panjang ni, suka saya nak ingatkan kepada ibu bapa, sebenarnya pihak kementerian telah menetapkan sesi persekolahan kita dilanjutkan sehingga penghujung atau awal Mac, hingga penghujung Februari dan awal Mac. Jadi masa pembelajaran kita telah bertambah. Maknanya nanti murid-murid tahun 1 akan kekal berada di tahun 1 walaupun masuk tahun 2022. Begitulah abang kakak dia tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Tahun 6 mereka akan kekal di tahun 6 walaupun berada di tahun 2022. Mereka hanya akan naik ke tingkatan 1 apabila sesi persekolahan tu berubah tahunnya. 2022 akan bermula mulai Mac. Jadi mulai Mac barulah mereka naik ke tingkatan 1. Begitulah yang lain-lain. Jadi sebenarnya sepanjang sesi PDPR kita kita langsungkan daripada bulan, kita cuti bulan Mac itu bulan April gitu. Jadi sepanjang tu sekiranya kita ada murid yang datang masuk kelas Google Meet kita, ada murid yang masuk Google Classroom, menjawab soalan-soalan melalui modul dan sebagainya, dan ada juga yang tak masuk yang kita dapati, dan ada yang buat tapi tak hantar modul dan sebagainya. Yang ini pihak guru kita kena tengok balik dan kena membantu mereka sehingga tamat persekolahan, akhir persekolahan kita pada 2022. Jadi kita tak nak bila dia masuk ke tahun yang berikutnya ataupun kelas yang berikutnya pada tahun kalau tahun 1 masuk tahun 2, jadi mereka dah menguasai apa yang sepatutnya mereka kuasai. Jadi yang ini saya harap ibu-ibu bapa faham. Okay. So, jadinya di sini kita jelas bahawa sesi persekolahan bagi tahun 2021 dilanjutkan sehingga Mac 2020. Ya, betul. Okey, baiklah Tuan Haji.
sebagai menjawab persoalan dari segi kebimbangan ibu bapa dalam menghadapi situasi yang akan datang, sekiranya ada murid atau ada kes positif COVID-19 berlaku di sekolah, apakah tindakan atau persediaan pihak sekolah? Okey, sebenarnya pihak sekolah ni dia mempunyai SOP yang sangat ketat. Sangat ketat. Bila saya cakap sangat ketat, dia memang berbeza daripada SOP di luar. Nak pergi hospital pun saya rasa tak seketat ini. Tak seketat ini. Kita bermula daripada murid nak masuk ke sekolah lagi. Bila murid nak masuk, sebelum masuk ke sekolah, kita sekarang ni dah buat satu Google Form, dan di dalam Google Form tu ada surat yang kita sertakan untuk ibu bapa, mengisi surat tersebut seperti yang saya terangkan tadi, dengan amanah, dengan jujur, tentang kesihatan anak-anak mereka. Tentang kesihatan anak-anak mereka, itu yang pertama. Jadi kita akan pegang dengan surat tersebut, kita akan terima surat itu dan kita akan simpan surat tersebut. Keduanya, apabila sesi sekolah bermula, bila murid nak masuk ke kawasan sekolah, kita dah ada saringan tentang kesihatan mereka. Kita akan ambil suhu badan mereka. Sekiranya suhu badan mereka melebihi 37.5 darjah Celsius, kita akan minta murid ni untuk terus balik ke rumah. Dia tak boleh masuk dalam kawasan sekolah. Okey. Dan sekiranya mereka berada di dalam kelas, sedang mengikuti pembelajaran, tetapi tiba-tiba mereka panas, badan mereka panas, jadi mereka didapati demam, kita akan asingkan murid ini di bilik isolasi, bilik pengasingan, dan kita akan hubungi ibu bapa mereka untuk datang mengambil anak mereka. Semasa mereka datang mengambil anak mereka, kita akan meminta supaya ibu bapa mereka menjalankan ujian menggunakan kit COVID yang segera tu untuk anak mereka. Sekiranya anak mereka didapati positif, mereka perlu membawa anak mereka terus ke Pusat Kesihatan Daerah PKD untuk menerima rawatan selanjutnya. Okey, sekiranya pula ujian didapati negatif, mereka perlu bawa anak mereka untuk balik ke rumah dan mendapat nasihat daripada pihak PKD tentang apa yang sepatutnya mereka, kalau katalah demam mereka berpanjangan, mereka kena dapat nasihat doktor lah tentang demam mereka. Okey, jadi saya rasa benda ni sangat detail diterangkan dalam buku SOP yang kita perlu ikut di peringkat sekolah. Jadinya jelas di sini bahawa apabila ibu bapa datang ke sekolah, ibu bapa tersebut yang perlu jalankan ujian ke atas anak. Ya, betul. Okey, kita dah buat ketetapan ibu bapa yang kita akan bantu sama lah. Kita akan bantu sama. Dan saya harap kalau kata anak-anak tu memang demam, janganlah hantar ke sekolah. Dah tahu anak-anak tahu apa sihat, ataupun dalam keluarga ada yang dah tak sihat, janganlah hantar ke sekolah. Kerana kita tak mau macam berlaku seperti sebelum ini. Ada yang dah tahu ahli keluarga tak sihat, anak masih lagi dihantar ke sekolah dan akhirnya menyebabkan orang lain terlibat sama. So, di sini kita harapkan kerjasama dari pihak ibu bapa penjaga juga untuk sama-sama telus dalam memastikan kesihatan anak-anak sebelum datang ke sekolah. Okey, baiklah Tuan Haji. Boleh Tuan Haji jelaskan lagi sekali untuk kefahaman semua pihak ibu bapa penjaga berkenaan bila murid-murid akan kembali ke sekolah secara rasminya mengikut fizikalnya, atau murid-murid masih lagi menjaga PDPR? Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, kita menunggu fasa yang keempat. Fasa ketiga prasekolah selesai dah. Minggu depan mereka akan hadir ke sekolah. Jadi fasa yang keempat apabila diumumkan murid-murid tahap 1 tahun 1, 2, 3 dulu yang akan masuk ke sekolah. Okey, kemudian barulah murid-murid tahap 2. Itu pun kita akan umumkan bila. Tarikhnya kita tak tahu lagi. Jadi selepas itu mereka ini akan dibahagikan kepada 2 kumpulan seperti saya beritahu tadi. 2 kumpulan. Satu kumpulan A saya namakan, akan datang pada minggu pertama. Kumpulan B akan duduk di rumah. Kemudian dia akan tukar
pada minggu yang kedua. Minggu kedua kumpulan B datang, kumpulan A pula duduk di rumah. Okey, cikgu akan mengajar mereka topik yang sama. Cuma bagi guru-guru yang mereka akan mengajar yang secara bersemuka, yang datang ke sekolah, katalah kumpulan A diajar topik tentang itik, katalah yang mudahlah, senang ingat, itik. Jadi kumpulan B juga akan belajar tentang itik yang duduk di rumah, tapi mereka akan membuat kerja-kerja bertulis, kerja-kerja yang cikgu beri secara Google Classroom, melalui modul yang cikgu beri melalui WhatsApp, yang itu mereka akan belajar sendiri. Jadi bila mereka datang ke sekolah, kumpulan B datang ke sekolah, kumpulan A pula duduk di rumah, kumpulan B akan belajar balik berkaitan dengan itik yang mereka buat saja latihan di rumah, mereka akan diterangkan. Kemudian kumpulan A yang duduk di rumah akan buat latihan tentang itik, dan kita akan lengkapkan sebelum mereka balik kumpulan B. Minggu berikutnya, apabila mereka ada di rumah semula, mereka akan membawa balik latihan-latihan untuk minggu yang kedua dan ketiga. Yang ini kita dah bincangkan, dan kita juga telah membuat pihak sekolah juga telah membuat orang kata ketetapan bahawa guru-guru yang rasa risau anak-anak yang duduk di rumah tak betul-betul ikut pembelajaran, mereka boleh buat sesi Google Meet bersama serentak. Maknanya tapi dia kena set up lah di dalam kelas dahulu, kemudian pada masa yang sama dia mengajar bersemuka. Di rumah pun mereka boleh dapat secara bersemuka tetapi secara Google Meet. Yang ini yang kita dah bincangkan bersama dengan guru-guru. Jadi saya harap apa yang penting ialah ibu bapa dapat pantau perkara ini, supaya anak-anak tak tertinggal. Dan yang penting sekali lagi ialah hantar anak ke sekolah. Sebab anak saya dapati daripada kita punya penilaian PBD kita, pentaksiran berasaskan bilik darjah, kita dapati ramai murid yang berada di TP1 dan TP2. Jadi tak berada di TP yang sepatutnya 3, 4, 5 dan 6. Mereka berada di TP1 dan 2. Jadi TP1 dan 2 ini sebenarnya bagi murid yang sebenarnya memang ada masalah lah pembelajaran. Jadi kalau anak-anak tuan-puan memang bagus belajar, sepatutnya tak berada kalau mengeja pun masih tak faham lagi, tak pandai lagi, sepatutnya berada di 1 dan 2. Tapi kalaulah dah pandai je, dah pandai baca, sepatutnya mereka bukan berada di 1 dan 2. Namun tak hantar kerja, cikgu tak dapat nak nilai. Baiklah Tuan Haji, baiklah para hadirin sekalian, dengan penjelasan yang diberikan oleh Tuan Haji tadi, diharapkan agar pihak ibu bapa, pihak penjaga dapat memberi sepenuh keyakinan untuk membenarkan anak kembali belajar bersemuka di sekolah, kerana mungkin sudah lama anak-anak belajar secara atas talian saja, dan ini juga masanya untuk anak-anak kembali ke sekolah. Ya, betul. Dan jangan lupa, sekiranya ibu bapa menghadapi masalah tentang pakaian anak, katalah sekarang ni sebab dah lama cuti, duduk kat rumah tak ada exercise dan sebagainya, tak ada, jadi mungkin berat badan tu dah bertambah. Ibu bapa memang dibenarkan untuk menghantar anak ke sekolah dengan menggunakan apa saja pakaian tetapi kemas. Tapi saya lebih suka untuk memudahkan pergerakan anak-anak di dalam kelas, mereka memakai pakaian sukan. Baiklah Tuan Haji, bagaimana pula dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak jadualkuasa PIBG? Adakah pihak sekolah ada membuat perbincangan bersama pihak PIBG untuk pengurusan dan pengoperasian semula sekolah? Tuan Haji kongsikan bersama kami. Okey, pihak PIBG memang sentiasa bersama-sama dengan pihak sekolah lah. Cuma untuk libat urus bersama PIBG belum saya laksanakan. Namun demikian, pihak YDP yang dipertua PIBG telah dipanggil oleh pihak jabatan dan juga PPD untuk mendengar libat urus berkaitan dengan pembukaan sekolah kita yang terkini lah. Saya merancang untuk melibatkan
PIBG untuk program libat urus ini dalam masa yang terdekatlah apabila sekolah dimaklumkan akan bermula. Okay. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji atas perkongsian serta pemahaman yang saya kira cukup jelas dan terperinci. Diharapkan juga agar ibu bapa penjaga di luar sana dapat memberikan sepenuh keyakinan dan kepercayaan kepada kami pihak sekolah dalam pengurusan dan pengoperasian semula sekolah 3.0. Baiklah Tuan Haji, dengan ini saya Cikgu Rashidah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji atas kesudian untuk bersama-sama kita berkongsi segala maklumat penting sebagai persediaan kepada semua pihak. Alhamdulillah program hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada kru-kru yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak ibu bapa penjaga yang meluangkan masa untuk sama-sama menonton edisi khas Temu Bual Bicara Khas Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.